Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi malam ni kita akan start. Assalamualaikum. Okay, kita akan start kelas kita yang kelima, ataupun boleh dikatakan sesi yang terakhir untuk media Marvel kali ni. Alright. Dan okay, sebelum tu kita start majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Alright. Okay, sementara kita tunggu Ahmad ready. Okay, ingat lagi tak kelas sebelum ni kita belajar apa? Sama kelas ni. Sama kan? Okay, kita flashback balik. Sebelum ni kita belajar berkenaan dengan layer editing lah, kalau ingat balik. Okay, so insyaAllah malam ni coach kita Amar akan ajar kita berkenaan dengan cara nak buat poster. Kalau sebelum ni kan dia ajar macam mana cara untuk kita crop gambar, macam mana kita nak bagi guna layer editing. So malam ni insyaAllah kita akan gunakan semua tu untuk kita hasilkan satu poster yang menarik. Okay, jadi dengan ini saya pass dekat saudara Amar untuk teruskan dengan kelas kita malam ni. Okay, terima kasih Zahir. Okay, sama. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Boleh, Dengar. boleh dengar. Jelas? Clear. Okay. Alright. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya, rasanya kali ke-5 kot kita dapat berjumpa dan berjumpa secara virtual lah, secara atas talian untuk new norm starter pack anjuran harmoni UPM, dan ini salah satu aktivitinya lah, iaitu kelas graphic design. Seperti yang disebutkan tadi, kita dah lewati ataupun kita dah belajar beberapa perkara tentang graphic design. Yang pertama, pada minggu awal dulu, pada kelas pertama kita belajar basic elements of design ataupun basic element of graphic design. Maksudnya waktu tu kita belajar bagaimana kita nak susun dalam satu design tu apa elemen yang kita perlu titik beratkan. Okay, maka kita kalau tak silap kita ada letak 6 basic elements. Kemudian minggu seterusnya kita baru masuk ke Photoshop, kita perkenalan dengan tools, and then kita belajar tentang layer, kita belajar layer style, kita belajar juga macam mana nak edit gambar secara ringkas dan sebagainya. Baik, untuk hari ini kita akan cuba buat poster. Hari ini lebih kepada macam senang kata praktikal lah kan, untuk sesi kita akhir ni, sebab rasanya test sangkut tak? Tak, okey je. Okey. Sebab laptop anak tengah sangkut. Okey. Hari ni lebih kepada praktikal lah. Sebab bagian sebenarnya bagi saya kita dah belajar basically hampir ke semua basics of Photoshop. So basic je lah yang kita dah sentuh, adalah ke semua basic. Maka hari ni kita try untuk practical, supaya dengan practical tu mungkin kita akan lebih faham lah. Okay, so saya ambil poster sebagai kita punya perkara untuk kita praktikkan hari ni. Sebab apa poster? Sebab poster ni simple dan kita selalu gunakan. Selalunya kita nak guna Photoshop untuk apa? Untuk buat poster. Kita nak design apa? Design poster. Dan kalau belajar, kalau di universiti pun banyak subjek ataupun assignment yang menggunakan poster juga. Okay, dan juga bila kita tahu nak buat satu poster, maka kita tahu juga nak buat benda lain.
Okay, sebab benda lain tu lebih kurang macam buat poster je. Contohnya macam banner kan, cuma size dia je berbeza tapi elemen dia sama. Kemudian kita nak buat bookmark contohnya bookmark menggunakan elemen yang sama juga, cuma size-nya berbeza, lebih panjang kan. Tapi susunan dan sebagainya tu kita boleh fahami melalui kita belajar buat poster. Okay, jadi semua boleh lah buka Photoshop masing-masing. Okay, nak share screen je. Okay. Okay, boleh nampak Boleh. Boleh Boleh. Boleh. Okay, baik. Alright. So, pertama sekali macam biasa kita start a new document. Macam mana kita nak start new document, sama ada kita tekan Ctrl N, Ctrl N dekat keyboard ataupun file dekat sini dan tekan new. So untuk kita mula satu dokumen baru lah. Okay, untuk kita buat poster ataupun apa-apa design, macam yang saya sebut pada kelas kedua kita dulu, kita kena set dulu size yang sesuai. Okay, macam mana nak set size yang sesuai? Kita kena tahu dulu lah kita nak buat poster apa ataupun kita nak buat design apa kan. Okay, contohnya kita nak buat poster untuk lekat dekat kelas contohnya ataupun lekat dekat dinding. So size yang paling sesuai adalah A4 lah. Okay, kalau kita nak upload dekat Instagram, nak upload dekat social media, maka tak semestinya kita kena guna A4 kan. Kita boleh guna size square ataupun size yang sesuai lah. Okay, tapi kalau pengalaman saya sendiri, kalau upload di social media selalunya saya akan guna square lah. So square sebab senang untuk sesuaikan, untuk disesuaikan dengan apa-apa jenis platform social media. Okay, contohnya Instagram memang paparan pertama itu memang kalau kita buka kita punya profile kan, memang dia akan berbentuk square. So design kita tu penuh dekat situ, orang boleh nampak terus tanpa klik gambar tu lagi. Kemudian kalau Facebook pun sama, kalau square tu maksudnya kita boleh tengok terus, and Twitter dia terpotong sikit je, and then bila kita tekan kita akan dapatkan gambaran penuh ataupun gambar penuh yang kita hasil design kita tu. So hari ni disebabkan kita dalam new norm starter pack ni, kita try buat square sebab kita nak sesuaikan dengan social media. Okay, maka kita ambil custom. Okay, ambil custom. Pixels dia punya kalau square, mestilah kalau square petak sama kan. So mestilah sisi lebar dan tinggi tu mestilah sama. So kalau saya selalunya buat 1000 kali 1000 lah. Ratio dia 1:1. Okay, resolution letak je 300. Okay, letak je 300 supaya kualiti terjaga. Okay, untuk kita kalau kita nak upload dekat digital platform ataupun media, elok guna RGB color. Kalau nak print guna CMYK. Baik, so RGB color, background content white. Okay. So siap. Size, tekan OK. Aduh, hari ni pula dia nak jadi slow. Sekejap minta maaf dia slow sikit. It's okay, tak apa. Sekejap Okay, baik. So, alright. Hari ni kita try buat poster. Random poster lah. Kita try buat poster new norm starter pack. Okay, kita cuba challenge Harmony UPM punya poster. Macam mana kita nak buat. Okay, tapi sebelum tu kita try tengok dulu contoh-contoh poster yang
boleh jadi rujukan kita. Sorry lah, slow sikit laptop hari ni. Okay, sambil tu apa elements yang penting dalam poster ni adalah, dia simple je. Poster ni kita perlukan, yang paling penting sekali adalah tulisan lah. Kan, sebab kita nak sampaikan maklumat tu melalui tulisan kita. So tulisan tu kena jelas dan tersusun. Okay. Dan kalau ingat balik basic elements of graphic design dulu, yang antara yang penting juga, okay, kalau dalam font ni, penggunaan font dia ada, kita hadkan penggunaan font dalam satu poster maksimum 3 font saja. Sebab apa? Sebab kita tak nak bagi serabut. Kan? Itu antara elemen yang penting lah dalam poster. Itu contoh poster yang kita boleh bukan Sekejap. Saya cuba cari poster yang simple tapi sesuai lah. Okay, kita ambil ni lah. Sekejap, sorry lah, sangkut sikit. Oh, tak boleh, sekejap Aduh mak, sangkut lah. Sorry, sekejap. Korang boleh dengar suara saya ke? Boleh. Boleh. Dengar. Aduh hai, laptop sangkut tak. Okay, sekejap Okay, baik. Ini contoh contoh poster. Ini saya design untuk catering, enak rasa. Okay, macam saya sebut, yang main perkara dalam satu-satu poster adalah tulisan lah. Kan, sebab kita nak sampaikan perkara yang kita nak sampaikan melalui tulisan lah. Contohnya kalau kita nak buat program, apa title program tu, apa nama program, kemudian apa butiran program, macam mana nak contact dan sebagainya. Okay, so ini adalah satu iklan, poster iklan. Kan, sebenarnya kita nak sampaikan apa, iftar delivery enak rasa yang ni. Okay, tapi kita tambah sikit elemen lain. Yang penting boleh tangkap bacaan orang ataupun boleh tangkap perhatian orang. Okay, cara boleh mute mic tak? Okay, baik, terima kasih. Okay, bila selalu bila kita tengok satu-satu poster, kita akan terus tertangkap dengan tulisan yang paling besar sekali. Dan tulisan tu memainkan peranan sangat penting untuk deliver the first impression. Untuk orang tahu, okay, oh itulah maksudnya, itu yang dia nak. Okay, so secara tabiinya, secara fitrahnya kita akan baca yang ni dulu. Okay, bila kita buka je gambar ni, kita akan terus baca iftar delivery enak rasa. Kemudian kita akan baca kat sini, kemudian baru kita baca kat sini. Okay, kemudian baru kita baca yang kecil ni, kemudian baru kita baca ni. So itu perkara biasa. Itu yang kita tak perasan pun, subconsciously kita tak perasan pun, yang mana kita akan baca ikut turutan tu. Okay, dia tak semestinya ikut turutan begitulah, tapi dia ikut turutan, dia automatik lah, ikut turutan size, susunan dan sebagainya.
Okay, so yang penting jangan serabut, design kita jangan serabut dan ada susunannya. Okay, so ini contoh lah. Baik, hari ni kita nak buat poster. Kalau korang perasan poster ni tadi ni, poster ni kita ada beberapa elemen je. Kita ada satu tulisan, ini tulisan, ini tulisan, ini tulisan. Tulisan, semua tulisan. Okay, yang ni gambar makanan. Gambar makanan ni saya crop pinggan ni, then that's it. Itu je. Okay, saya tak tambah pun nasi ni, saya tak tambah pun, ni semua dalam gambar tu. Kan? Kemudian kita tambah logo. Itu je. So nak buat poster ni sangat mudah. Okay. Dan tapi kita kena tahu purpose poster tu untuk apa. Untuk dapatkan perhatian dari segi apa. Baik. Hari ni kita try buat satu poster. Okay. Kita nak buat poster new norm starter pack. Okay. New norm starter pack, macam mana kita nak buat? Yang pertama kita tulis je dulu. So kita tulis new norm starter pack. Okay. Okay, dari segi font macam saya sebut pada kelas awal sekali dulu, contoh font yang sesuai yang saya selalu guna adalah contohnya inilah Montserrat. Kalau korang boleh nampak dekat sini, tulisan dia adalah Montserrat, Montserrat. Okay, saya memang selalu guna font ni. Even Harmony pun akan selalu guna font. Okay, dan kalau certain font dia boleh set kat sini nak style font tu macam mana, sama ada nipis ke, biasa regular lah, italic, medium, semi bold, bold, extra bold, and then kita ada black juga dan sebagainya. Okay, dan juga kita boleh campur jenis-jenis tersebut. Contohnya kita nak new norm ni je yang kita bold, starter pack kita tak nak bold, so kita select dekat starter pack dan kita pilih regular. Okay, then dah siap. Okay, kemudian sebelum ni saya pernah ajar juga. Yang ni kita nampak macam ada jarak sikit kan. Okay, kalau kita nak rapatkan dia, tekan kat sini dekat logo yang atas bawah ni macam ni. Kalau ni auto, so kita boleh setkan sendiri. Okay, ni rapat sangat. Okay, kalau 11 rapat sangat, kita besarkan sikit. Okay, masih rapat. Okay, so ini dah sesuai. Okay, macam yang kita belajar pada awal dulu, seeloknya warna kena kontras. Okay, kena kontra. Kalau belakang cerah, tulisan janganlah cerah, nanti tak nampak kan. Tapi kalau warna ni masih lagi boleh nampak lah kan. So kita boleh tukar warna, tapi kita nak tukar dulu warna background. Macam mana kita nak tukar warna background? Okay, kita boleh guna shape. Ambil yang ni, rectangle tool, ambil shape rectangle ni, tarik je bagi penuh satu design ni. Okay, tarik je bagi penuh dan kita dapat background color. Tapi tulisannya mana? Kalau perasan tulisan dia kat bawah. Masa kita belajar layer dulu, kalau layer tu di bawah, maka dia punya susunan layer tu adalah di bawah. Maka dia tak nampak. Okay, so kita kena tarik yang rectangle ni biar duduk bawah supaya new norm tu naik atas. Okay, masih tak nampak sebab warna dia sama. Okay, so kita boleh tukar warna. Okay, nampak. Okay, so begitu. Ini maksud saya, kalau kita tarik layer ni ke bawah, maka tulisan tu sebenarnya di bawah plain color ni. Okay, so kita kena naikkan dia ke atas kotak tu. Okay, so Harmony selalu guna warna biru, so kita tak nak guna warna biru lah. Kita nak tarik perhatian orang sikit, kita guna warna kuning tapi gelap sikit. Okay.
So, okay, alright. Baik. Macam mana kita nak tambah elemen? Okay, korang rasa nak tambah elemen apa? Bagi nampak macam bayang-bayang sikit kat tulisan tu. Okay, kalau nak tambah bayang-bayang Kalau nak tambah bayang-bayang, kalau korang ingat balik kelas lepas, beberapa minggu lepas kan, kita belajar layer style. Okay, just double click dekat layer ni. Jangan double click dekat tulisan, nanti dia rename. Okay, double click dekat ruang kosong dekat layer ni. Double click je. And then dia akan keluar layer style. Okay. So layer style ni lah kita boleh tukar dia punya stroke ke. Stroke ni adalah line di luar tu. Kemudian kalau kita nak letak shadow. Okay, so kita letak shadow. Drop shadow. And then yes. Kita dapat drop shadow. Kita dapat shadow ni kalau perasan. Ada shadow sikit kan. So pandai-pandai lah adjust. Nak bagi dia nampak macam mana kan. Baik. Okay, siap. So, okay, kita nak tambah apa lagi? Kalau kita nak buat, ini adalah contohnya poster program. Okay, so kita perlukan butiran. Okay, yang pertama adalah butiran, tarikh dan masa. Okay, contohnya tarikh 18 Julai 2020, masa 9 malam. Okay, tak apa, tulis je dulu, walaupun saiz dia besar tak apa, tulis je dulu. Okay, kemudian macam mana kita nak tukar saiz tulisan ni ataupun font ke dan sebagainya. Kita boleh je nak select macam kita buat dalam PowerPoint tu kan, select, kemudian kita tukar dekat atas ni ataupun tukar dekat tepi ni. Tapi kita ada cara lain, iaitu tekan je move tool ni. So kita dah boleh edit terus tanpa perlu select tulisan tu. Okay, contohnya okay, terus tekan size. Okay, terus kita boleh resize. Okay, nampak tak, ini dia punya jarak jauh kan. Kita boleh tukar dekat sini, klik je auto ataupun ikutlah kalau korang nak kecilkan sikit number je, auto pun dah okay. Okay, so okay, kita dah masukkan elemen detail tentang program ni. New norm starter pack. Okay, saya terlupa, nanti orang tak tahu new norm starter pack ni siapa punya kan. Okay, kita boleh tambah harmoni. Okay, ini saya nak ajar satu lagi Okay, sekarang ni macam mana kita nak, sekarang ni kita dah tulis kecil kan, tapi kita nak besarkan semua tulisan tanpa kita tekan caps lock. Okay, dalam Photoshop kita banyak elemen kat sini. Dia bukannya hanya bold sahaja. Ini bold, ini italic kan. Kalau dalam yang selalu kita guna dalam PowerPoint dan sebagainya ataupun Word dan sebagainya, ada bold, italic dengan line, underline kan. Tapi dalam Photoshop kita ada juga untuk jadikan all caps, semua huruf besar. Okay, so kalau kita tekan ni, okay, faham, semua jadi huruf besar. Okay, so kita tak perlu nak tulis balik dengan tekan caps lock. Sebab kadang-kadang kita tak pasti kita nak guna caps lock ke, kita tak nak guna caps lock ke semua kan. So kalau tak nak, tekan je lah. Ataupun kalau kita nak UPM tu sahaja yang besar, so kita select je lah, select dekat UPM ni, kemudian tekan all caps kat sini yang T besar tu, dua-dua T besar. Okay, so dapatlah UPM tu sahaja caps lock. Okay, kalau nak tengok kat sini ada juga small caps ni yang huruf pertama sahaja jadi huruf besar. Dia bukannya dia dia caps lock, dia huruf besar, tapi huruf pertama tu dia besar, dia besarkan size dia. Tengok macam ni. Sebenarnya huruf semua huruf besar, tapi H yang pertama tu besar. Okay, tapi saya jarang guna yang ni lah. Selalu saya guna yang ni je.
Okay. Alright. So itu caranya nak guna. Okay. Alright. So dalam poster selalunya kita akan tambah lagi elemen yang mencerminkan program ni tentang apa. Kan? Okay. Sama ada contohnya korang boleh guna background gambar yang sesuai. Okay, contohnya gambar orang tengah buat design ke, kan, gambar orang tengah guna komputer dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak menggambarkan bahawa program New Norm Starter Pack ni akan mengajar graphic design dan buat penulisan contohnya. Okay. Ataupun kalau kita tak letak gambar sebagai background pun, kita boleh tambah elemen-elemen, contohnya ikon-ikon laptop, graphic design, logo Photoshop dan sebagainya kan. So kita boleh tambah. Alright, contohnya kalau dalam poster ni saya tambah makanan ni, gambar makanan ni untuk orang first tengok poster ni orang dah tahu dah, oh poster ni poster makanan. Itu je. So mudah tangkap. Kan? Okay, so kita cuba tengok contoh lain lagi. Cuba tengok contoh lain. Okay. Okay, mana? Okay, contoh ni. Saya buat poster rendang ayam contohnya. Tapi ni gambar lain lah. Ini hanya sebab saya nak buat design ni contoh je. So, kita boleh tambah elemen tersebut. Letak dalam gambar ni letaklah rendang ayam kan. So, dapatlah gambaran terus. So, orang akan tambah elemen-elemen. Contohnya ini, tambahlah elemen masakan, makanan. Kan? Okay, so apa elemen yang sesuai? Kita kena fikir apa elemen sesuai untuk poster kita ni, New Norm Starter Pack. So saya rasa kita boleh letak gambar laptop contohnya. Okay. So macam saya sebut pada kelas awal dulu, ada satu portal yang sesuai untuk kita dapatkan stok foto yang percuma tapi berkualiti. Aduh, hai, sangkut lagi ya. Sekejap, minta maaf lah. Tak apa. Kekurangan yang tak dijangka. Free pick kan? Bukan. Free pick adalah untuk kita dapatkan vector. Itu pun bagus juga. Kalau korang, bolehlah kalau sambil-sambil tu korang tengok. Ini saya nak buka Pixabay. Pixabay.com ni semua gambar stok foto lah. Gambar yang sekeping. Dia bukannya boleh edit, ambil elemen-elemen bukan. Macam free pick. Sambil tu korang buka lah Pixabay.com. Pixabay. Pixabay. Okay. So Pixabay ni, apa yang bagusnya sebab dia punya gambar berkualiti lah. Kita boleh je nak cari dekat Google Photos. Tapi Google Photos kadang kita kena cari sendiri, kita kena cari betul-betul size apa yang ada kan, yang besar. Kalau yang kecil tak sesuai lah, nanti dia pecah. So kita cari gambar laptop. Okay. Okay. So banyak gambar yang sesuai. Kita boleh tengok yang mana yang paling sesuai. Okay. Okay, so banyak gambar lah yang sesuai. Ataupun kita boleh je cari contohnya kita try tengok graphic design ada tak gambar yang sesuai untuk kita gunakan. Tak ada. Okay, so tak sesuai lah. Kita tak payahlah search graphic design. Okay.
So kita ambil je satu. Kita ambil ni contohnya. Okay, dia free je. So itu yang bagusnya. Aduh, sangkut lagi. Okay. So, okay, untuk import gambar ke dalam Photoshop, depends. Kalau korang punya Photoshop boleh drag terus, itu sangat bagus. Korang tarik je daripada gambar di dokumen korang tu ataupun tempat download korang tu, terus tarik, masukkan terus ke dokumen yang kita tengah buat dalam Photoshop tu. So itu kalau korang boleh terus masukkan lah. Kalau macam Photoshop saya, sebab saya gunakan Photoshop portable je, sangat ringan, maka kita boleh tekan kat sini, file, open, okay, and then pergi ke tempat yang korang punya gambar tu. Tadi kita download, so saya punya masuk dekat tempat download lah. Okay. Okay. Sekejap Okay. So, kalau korang boleh masukkan terus ke sini, then dah settle masalah lah. Kalau daripada tempat lain, daripada tab lain kan, kalau perasan atas ni ada tab lain. Okay, Ctrl A, tekan Ctrl A untuk dapatkan select semua. Ctrl A. Kemudian copy je macam biasa, Ctrl C. Okay. Pergi dekat tempat kita tadi. Ctrl V untuk paste. Okay, sudah masuk. Okay, tapi mana tulisan lain tadi? Macam saya sebut, bila, okay, kalau perasan layer satu ni, layer gambar ni kan, dia duduk atas sekali. So dia duduk atas semua benda lain tadi ni yang kita tulis, yang kita dah tulis new norm satu pack apa semua ni. Okay, so kita kena tarik dia ke bawah. Okay, barulah yang lain ni naik. Okay, tapi yang kuning ni tak nampak dah lah. Kalau kita letak bawah kuning, maka gambar pula tak nampak. Okay, sebab dia di bawah kuning, maka kita kena letak atas kuning. Okay, so ini adalah satu contoh yang boleh kita buat untuk simple poster. Basically ini pun dah boleh sampaikan maklumat lah untuk program yang kita nak buat. Okay, mungkin kita boleh tambah sikit tulisan pengenalan sikit tentang program ni. Kan, contohnya kelas asas desain dan penulisan sebagai persediaan mahasiswa menghadapi norma baru. Okay, tak apa, biar je tulisan tu besar dulu dan tak nampak sampai ke tepi. Kita boleh edit, kita boleh adjust dia. Tekan je move tool and then kita boleh kecilkan tulisan. Okay. Okay, so kalau lebih boleh je tekan je dan enter macam biasa. Menghadapi. Okay, dah siap. Okay, so sangat mudah lah nak buat poster ni. Basically, apa yang penting kalau korang perasan daripada awal tadi, yang penting, yang pertama, hierarchy of design ataupun hierarchy of elements dalam design. Yang pertama, yang paling besar, yang kita paling boldkan dia ataupun yang menjadi highlight utama kita adalah tajuk poster tu sendiri yang pertama. Okay, kalau dalam contoh yang ni, okay, yang paling besar sekali kena tajuk dia, iftar delivery anak rasa. Okay. Kalau yang ni, new norm starter pack.
So itu yang kena highlight dulu. Right. Kemudian yang harmoni UPM ni kita bukanlah nak highlightkan pun. Cuma kita nak orang tahu bahawa program ni harmoni UPM yang buat. Kan? So ini adalah sebagai salah satu jenama lah. Kan, harmoni UPM, new norm starter pack. Okay. Kemudian barulah kita tulis sikit pengenalan dia. Kalau orang baca new norm starter pack sahaja, orang tak faham lagi. Kan? Kemudian kita letaklah sikit dia punya pengenalan. Kemudian details. Barulah orang, okay, first impression orang, bila orang tengok poster, orang tak nak tengok tarikh dulu. Okay. Bukannya bila kita tengok poster, kita tak tengok tarikh dulu kan. Kita tengok poster tu poster apa dulu. Okay, sebelum dia baca ni pun, dia akan tertangkap dengan gambar belakang ni dulu. Yang gambar laptop. Kan, tiba-tiba kalau new norm starter pack tapi kalau gambarnya adalah gambar gambar kubur contohnya. So kan dah tak sesuai. Kan, so dia tak reflect kepada content poster tersebut. Okay. So dia akan tertangkap dengan gambar ni, kemudian tertangkap dengan tulisan yang paling utama ataupun tajuk dia. Okay. Dan antara perkara penting juga iaitu kena pastikan bahawa tulisan dia tak tenggelam dengan background gambar. Kadang-kadang berlaku itulah masalah dia. Bila berlaku masalah tu, kita contoh antara perkara yang kita boleh buat adalah, contohnya yang pertama, kita gelapkan gambar belakang. Kita gelapkan sikit gambar belakang supaya tulisan kat depan tu boleh jadi cerah, boleh nampak. Yang kedua, kita boleh tambah shadow macam kita buat tadi. Okay. Kita try tambah shadow dekat tulisan ni pula. Tulisan yang pengenalan ni. Klik dekat ruang kosong dia ni, jangan klik atas tulisan Klik atas ni, double klik. Okay, kemudian keluar layer style. Boleh letak drop shadow. Okay, so keluarlah shadow dia. Alright, tekan OK. Okay, so dia tak lagi tenggelam. Okay, so kalau tenggelam, itu antara beberapa perkara yang kita boleh buat lah. Tukar warna belakang tu bagi gelap sikit. Kan, kita boleh edit. Kat mana nak edit gambar? Kat mana nak edit, macam mana kita nak edit warna gambar? Tekan kat image, adjustments. Okay, kat sini macam-macam kita boleh edit. Minggu kelas sebelum ni saya dah ajarkan. Right? Korang boleh guna curves, korang boleh guna brightness contrast, korang boleh guna levels, exposure dan sebagainya. Okay? Macam kita guna Snapseed, Vesco dan sebagainya lah serangan dia. Okay, baik. Selain tu, untuk kita nak tambah lagi elemen, contohnya kita nak bagi naikkan lagi poster tu, kita boleh tambah shape. Okay, shapes ni kat sini. Okay, kita dah tahu shape kat mana sebab kita dah belajar waktu kita berkenalan dengan tools dulu tu. Alright, so kita nak highlightkan nama program ni contohnya. So kita tarik je shape petak ni. Okay, mengikut bentuk yang kita nak. Okay, so dah dapat. Okay, dan kita nak tarik sikit bawah ni pula. Satu lagi. Okay, then there we go. Okay, so korang boleh tambah shapes untuk sebagai elemen tambahan. Okay, macam mana kita nak gerakkan? Pastikan korang tekan move tools and then korang tekan ke layer tersebut. Kalau korang nak gerakkan dua-dua terus, tekan control, tekan layer satu lagi, then boleh naikkan ke atas sikit. Okay, dah okay lah. Okay, ataupun kadang-kadang orang tak suka dia nampak senggang kat sini. So boleh je nak rapatkan, tekan dekat layer yang kita ni, contohnya layer atas ni, rectangle 2, okay, ke bawah sikit, so dia jadi rapat. Okay, so dah siap. Okay, tapi selalunya kalau saya jarang guna shadow, kecuali jika perlu lah, macam dalam keadaan kalau design tu, tulisan tu tenggelam kan. Okay, tapi kalau kita dah ada background macam ni, maka kita tak perlu lagi
kita tak perlu guna shadow pun tak apa. So macam mana nak undo balik yang shadow tadi ni, just tekan je balik dekat tadi layer style, and then yang tick ni kan, kita tekan padam tick ni. Okay, so dah hilang. Okay, so okay. Kita boleh tukar tulisan, tukar warna tulisan supaya lebih jelas. Okay. Lebih rapat sikit. Alright. Dah siap. Okay. Okay. So basically begitu je lah. Untuk buat satu-satu poster, yang penting kena lengkap elemen-elemen dia. Dari segi details dia, susunan dia. Alright. Dan maklumat-maklumat tambahan ataupun elemen tambahan, contohnya gambar dan juga vectors. Vector ni adalah icon, lebih kurang macam icon, ataupun macam nak sebut vector ni adalah image digital, design yang kita ambil ataupun kita buat sendiri. Okay, saya ambil satu contoh contoh poster lain. So, nak tengok, maksudnya macam untuk kita tahu macam mana satu-satu poster tu dari segi susunan dan elemen yang diperlukan. Sebenarnya tak banyak elemen yang diperlukan pun. Okay, sekejap saya bukakan. Sekejap Okay. Contoh poster ni Okay. Poster ni basically, okay, tengok tulisan dia. Yang kita nak highlightkan sekali, kita nak tanya khabar, itu je. Kan? Okay, so baru dia orang curious. Oh, apa pasal tiba-tiba poster ni, poster tanya khabar. Kan? Kemudian baru dia baca ini. Baru dia baca ni. Survey perintah kawalan pergerakan. So itu je kita nak sampaikan. Bila kita dah capture dia orang punya perhatian tu, barulah dia orang akan baca elemen-elemen yang lain dalam ni. Okay, barulah dia orang baca link yang diberikan, syarat yang diberikan dan sebagainya. Okay, apa maksud vektor yang saya sebutkan tadi? Inilah vektor. Contohnya lukisan ni. So ini adalah vektor tambahan untuk menaikkan poster tu ataupun menceriakan poster tersebut, dan sekaligus untuk audience, penonton kita tu faham poster kita tu untuk apa. Alright. Kemudian apa lagi elemen yang kita ada dalam ni? Shapes. Okay, ni shape bulat ni, tapi dia tak bulat. Saya edit sikit lah, dia bagi dia jadi tak bulat betul-betul. Okay. Apa lagi elemen kita ada ni? Tulisan, basically tulisan vektor, macam saya sebut tadi, perlukan vektor ataupun gambar. Okay, ini adalah shape belakang ni, shape petak. Okay, ini adalah shape petak ni. Kemudian logo ni memang logo yang dah siap. Ini adalah shape. Okay, ini adalah vector of cursor. Basically vector juga, boleh search dekat Google Image cursor vector, then dia akan keluar gambar ni. Boleh download dan terus pakai. Ni adalah tulisan. Okay, so kalau korang perasan, sebenarnya nak buat poster ni sangat mudah. Okay, yang penting korang kena tahu penggunaan font. Okay, tengok kalau kat sini kita ada berapa font. Ini adalah satu font, satu jenis font. Kalau nak tahu, ini adalah nama dia bebas. Dia punya nama sendiri bebas, bukannya saja sebut bebas. Nama font ni adalah font bebas. Ini pun font yang sama, bebas. Ini adalah font Montserrat. Okay. Ini adalah font Myriad Pro. So 3 font je. Okay. Bahasa Arab ni tak apalah kasi Chan lah. Sebab mana boleh guna font yang sama kan. Sebab dia tak ada font yang sama. Okay. Yang ni memang logo, yang ni memang logo. So basically 3 font sahaja pun dah cukup. Okay. So jangan banyak font sangat sebab nanti dia serabut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan warna.
Okay, macam yang saya sebutkan pada kelas awal sekali dulu, kalau kita bagi kontra, kalau belakang cerah, depan gelap sikit ataupun depan gelap. Okay, tengok belakang warna kuning cair ataupun krim, depan warna pink pekat. Okay, so kalau guna warna pink yang cair kan, maka nanti tulisan ni akan tenggelam. Okay, so dia kena kontra. Kalau di belakang gelap, maka depan kena cerah. So itu je dia punya prinsip dia. Okay, selain tu kalau korang nak blend in warna, nak meshkan warna, rasanya perempuan pakar lah benda ni, sebab diorang memang meshkan colour pakaian diorang setiap hari kan. Tapi untuk kita tahu warna apa yang sesuai, yang pertama ikut pengalaman lah, ikut kita punya macam mana mata enak dipandang tu kan. So kadang-kadang kita boleh adjust sendiri lah warna yang sesuai. Ataupun kalau kita tak tahu pilihan warna yang sesuai, hari tu waktu kelas pertama kita dah bincangkan ada satu portal yang boleh cadangkan warna yang sesuai untuk combine warna. Tapi saya tak ingat apa nama portal tu. Rasanya Aiman ingat kot, Aiman Aris. Aiman ada ke? Aiman, hello? Aiman boleh type kot Aiman. Kalau mic tak berfungsi. Santai Aiman masuk kelas tapi pergi makan. Syahir ingat tak? Lupa dah. Tu ada Aiman ada. Apa dia tulis? Namanya dah Dan jam laptop. apa nama laman web yang ni yang nak tengok warna apa matching kalau kita nak buat poster. Tu coolers.co. Okay, so korang boleh lah masuk dalam coolers.co tu, and then korang boleh, dia akan bantu kita untuk matchkan colour. Okay, sebab kalau korang nak tahu warna ni, semua warna dia ada kod dia sendiri. Okay, kalau nak tahu okay kod tu dekat mana, dekat sini, korang tekan dekat colour ni. Okay, ni kod dia dekat hashtag ni. Okay, ini kod dia. So ini kod warna. Okay, contohnya kalau kita tengok kita tengok kat sini, warna kuning ni, kod warna dia apa? Tu ini FCE 205. So kalau korang tekan FCE 205 dekat sini, maka warna dia sebiji macam yang saya tengah buat sekarang. Okay, akan dapat warna kuning yang jam. Akan dapat warna kuning yang ini. Okay, so setiap warna tu dia ada kod sendiri. So kalau korang masuk dalam coolers.co tu, korang boleh dapatkan kod warna dan korang boleh gunakan di Photoshop. Right? Okay, so itu yang kedua. Tadi yang pertama kita perlukan font yang sesuai. Yang kedua adalah warna yang sesuai. Okay, yang ketiga kita perlukan vektor yang sesuai. Vektor ataupun elemen tambahan yang sesuai. Okay, so dalam design ni, untuk kita sampaikan message kita melalui poster tersebut, kadang-kadang tulisan sahaja tak cukup untuk menyampaikan ataupun tidak cukup untuk menarik perhatian. Kita tambahkan elemen-elemen macam contohnya ikon laptop, ikon pen kan, ataupun gambar orang, kartun. Contoh lain adalah gambar sendiri. Okay, gambar yang macam kita gunakan tadi. Ini adalah gambar kan. So itu adalah beberapa perkara yang boleh membantu untuk design kita tu tampak lebih menarik lah. Okay, dan supaya untuk kita isi ruang-ruang kosong dalam poster kita tu. Okay, so itu adalah elemen ketiga. So kat mana kita nak dapat vektor ni? Satu, korang boleh buat sendiri. Kalau korang mahir, korang boleh buat sendiri guna Illustrator, Adobe Illustrator, ataupun Photoshop pun boleh buat simple vectors, alright, ataupun simple shapes. Okay. Yang kedua, kalau ni korang boleh download dekat freepik.com. Okay, dekat freepik.com tu korang boleh download secara percuma.
Tapi sekarang ni banyak juga yang perlu berbayar. Okay, so korang download yang percuma je lah. Okay, bila download daripada Freepik tu, dia akan selalunya kalau yang vektor dia akan bagi dalam bentuk file Illustrator AI. Okay, so daripada AI tu kalau korang kena ada perisian AI dulu lah. Buka file tersebut dan korang boleh copy je terus elemen yang kita nak dalam tu, kemudian pastekan dekat Photoshop, dekat dokumen yang kita tengah buat design tu. Alright, so that's how macam mana kita nak dapatkan vektor lah. Ataupun paling mudah korang pergi je dekat Google Image, search vektor yang nak lah. Contohnya laptop vektor ke, cursor vektor ke, flowers vektor dan sebagainya. Alright. Okay. Kemudian kalau dari segi gambar yang pertama korang boleh sama ada letak gambar daripada simpanan korang sendiri, sama ada gambar program ke dan sebagainya, ataupun gambar family. Yang kedua, gambar kalau di internet korang boleh search di Google Image, ataupun untuk mendapatkan stok foto percuma yang berkualiti boleh buka yang tadi tu, pixabay.com, ataupun ada yang lain pexels.com, dan satu lagi kalau tak silap splash.com kan, kalau tak silap. Tapi dua tu pun dah cukup lah, Pixabay dengan pexels.com. Okay, itu untuk gambar dan vectors, elemen-elemen tambahan lah. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, hierarchy. Yang penting juga adalah hierarchy maklumat yang kita nak masukkan. Okay, yang paling besar itu perlulah menjadi tajuk. Okay, maka tajuk tu yang paling besar, tulisan dia kena paling jelas, kemudian baru kita letakkan details dia yang kecil sikit. Okay, macam ni kan, macam ni. Maklumat tentang kelas ni kan, info ni tak boleh lebih besar daripada maklumat tarikh ni kan, sebab kita nak highlight tarikh ni lebih utama daripada ni, lebih penting daripada info ni. Okay, sebab orang nak tahu bila program ni berlaku kan. Tak semua orang perlu tahu info dia, tapi orang akan cari info dia kemudian, so dia akan percaya ni. Alright, so hierarchy tu perlu fahami dan perlu susun mengikut kesesuaiannya. Okay, maka yang paling besar itu yang paling utama, kemudian kita kepada yang paling kecil. Okay, contohnya yang ni, paling besar itu yang paling utama. Okay, kemudian kita highlightkan sikit perkara yang kita nak tambah. Okay, dan basically kalau bila korang dah try and error banyak kali nanti, dan korang tengok lebih banyak contoh, korang akan dapati kita ada beberapa susunan yang standard. Okay, maksudnya contohnya tajuk memang dia akan sama ada di atas, belah kanan sikit ke, belah kiri sikit ke, belah tengah sikit ke, tapi dia yang paling besar. Okay, kadang-kadang dia duduk di bawah, macam contohnya poster movie kan, dia di bawah. Okay, tapi benda tu memang secara psikologinya memang orang akan tengok yang tu dulu pertama. Okay, korang akan dapati lah susunan dia lebih kurang sama je. Okay, kalau macam poster movie, senarai nama pelakon tu dekat atas dia bagi sikit je, macam 3 nama ataupun 5 nama, kat bawah tu baru details yang panjang kan, details siapa producer dia, siapa director dan sebagainya. Okay, so dia memang ada susunan yang standard. So kita kena tengok selalu, kita kena bila tengok poster orang lain, okay, kita tengok macam mana susunan dia. Okay, so secara tak langsung kita dapati bahawa susunan tu dia standard sebab itu adalah secara psikologinya manusia boleh faham terus begitu. Okay, manusia boleh terus tertangkap dengan maklumat-maklumat yang telah disusun begitu. Baik, itu yang keempat. Okay, yang kelima, kalau korang perasan juga, kita kena tinggalkan some space. Okay, jangan terlalu crowded. Okay, jangan terlalu banyak sangat design sampaikan penuh satu poster ni dengan elemen-elemen yang kita nak letak. Okay, so ada benda yang kita kena letak
kena kurangkan sikit opacity dia supaya dia tak mengganggu design yang lain ataupun dia tak menenggelamkan elemen yang lain. Okey. Kalau korang perasan susunan kat sini kan, sengaja nak susun kat hujung bucu kanan, bucu kiri atas, bucu kiri bawah, bucu kiri bucu kiri kanan, bawah, bucu kanan bawah. Okey. So kita tinggalkan some space kan, tak perlu nak letakkan benda kat sini pula kemudian kita nak tambah kat sini, sebab kalau kita tambah juga nanti poster kita tu akan jadi serabut kan. So dia tak sesuai lah. Tu kena tinggalkan some space untuk orang yang tengok tu boleh merehatkan matanya. Okay, so itu itu sahaja untuk kelas malam ni untuk kita buat poster. Kalau korang nak tanya apa-apa, silakan. Okey, jadi kita buka untuk sebarang persoalan. Ada siapa nak bertanya? Amir, Aiman atau Najmi? Kalau tak ada soalan, boleh cakap tak ada. Kalau ada, boleh usulkan soalan. Okey, Amir tak ada soalan. Tak ada. Okey, Najmi. Silakan. Tapi kalau nak save nanti pakai format apa? Oh, okay. Save Save, yang pertama sekali korang boleh save format Photoshop. Supaya, okay, format Photoshop ni adalah untuk kita boleh edit lagi selepas tu. Okay. Okay. Maksudnya format Photoshop ni adalah, dia punya format adalah PSD. Okay, yang tu memang kita, kalau dia adalah dokumen lah, dia tak boleh bila kita upload tu dia tak keluar gambar sebab dia adalah format Photoshop. Dia boleh edit balik dalam Photoshop. Maksudnya kita boleh buka semua layers kita tu boleh digunakan. Okay. Yang kedua, kalau kita nak save guna PNG. Kalau nak save gambar ada dua pilihan, sama ada PNG ataupun JPEG. Okay, PNG dan JPEG ni apa beza dia? Okay, PNG dia punya size lebih besar sikit daripada JPEG. Dia menjaga kualiti lebih daripada JPEG. Tapi kalau korang setakat nak upload dekat social media, elok save JPEG lah, supaya dia tak terlalu besar. Nanti kalau upload kat social media, kita risau platform social media tu dia kecilkan kita punya gambar tu. Nanti kita punya pixel akan kurang lah. Kita punya kualiti akan kurang. So korang save JPEG pun dah memadai. Kalau nak print, boleh sama ada JPEG ataupun PNG. Tapi kalau korang nak print, contohnya size yang korang buat tu lebih kecil daripada size yang kita nak print. Contohnya kita nak print size A3, okay, tapi kita design size A4, boleh je, tapi save dalam PNG. So lebih selamat lah. Okay, itu adalah yang kedua lah. Ataupun yang ketiga, korang boleh juga save PDF. Boleh juga save PDF untuk kadang-kadang kedai printing nak format PDF kan. So kalau bila korang tekan dekat save as tu, ada pilihan untuk kita save PDF. So itu adalah 4 jenis save yang kita akan selalu guna lah. 4 tu je. Okay. Okay ke Najmi? Okay. Cuma hari tu Ana try ni save. Ana tak buat poster lah, tapi Ana buat macam mana background dia transparent. Tapi bila Ana save dalam bentuk JPEG kot, tak salah, dia jadi warna putih background dia. Okay, betul-betul. Sedangkan Ana nak macam bentuk stiker tu kan. Oh, okay, Ana lupa nak mention tu. Okay, betul. Kalau JPEG, dia akan save sebagai gambar. Maksudnya kalau background tu kosong, kita save JPEG, background tu akan ada warna putih. So itu kekurangan JPEG lah. Dia akan jadikan gambar. Kalau PNG,
yang kalau ada bahagian transparent tu, maka bahagian tu akan jadi transparent. Contohnya kita nak save logo kan. Nak save logo, kita nak logo tu sahaja yang ada, maksudnya background tu kosong supaya kita senang nak masuk ke mana-mana. So save PNG. Kalau nak belakang kosong, save PNG. Itu je. Okey, terima kasih. Baik, Omar, tinggal kurang je. Tadi ada seorang left. Dia kata dia ada hal. Oh, okay, alright. Okey, ada lagi soalan ke? Tak ada. Okey, terima kasih. Okey. Jadi memandangkan macam kita tahu hari ni mungkin besar kelas terakhir, betul tak? Jadi nak tanya sikit lah apa Serius yang, lah? ya, serius. Apa dapatan, apa yang peserta dapat join dapat dalam kelas kali ni? Amir ada apa-apa nak cakap? Macam sepanjang kelas ni apa yang dah dapat ke, membantu tak untuk buat poster? Aiman pun boleh lah. Share sikit. Amir ada ke tu? Ada, okey. Ada. Apa yang dapat kan, rasanya banyak lah benda-benda baru. Macam sebelum ni tak pernah, Photoshop tu memang tak pernah sentuh lah orang cakap. Okay. So ni dah reti lah juga untuk buat poster ni. Lepas tu kalau macam nak edit gambar sebelum ni kan, crop ke apa lah. Terima kasih Harmony PM sebab buat program macam ni. Terima kasih banyak. Yang coach dia, terima kasih. Itu je. Okay. Thank you, Amir. Baik bang, baik. Okay, Jalen nak tahu juga apa feedback. Najmi baru belajar Photoshop ke? Oh, Najmi, boleh juga Najmi. Anau baru juga berjinak dengan Photoshop ni sebenarnya. So macam adalah cuba sikit buat poster-poster kan. Poster campaign lah itu. Tapi dah guna Canva. Tapi Canva pun memang satu pilihan yang bagus. Itu bukan satu kekurangan pun, sebab kadang-kadang kita boleh save masa dengan menggunakan Canva je. Tapi kalau mahir Photoshop sangat bagus lah untuk buat design yang lebih complicated kan. Setakat ni pun nak pakai Photoshop pun untuk background belakang. Okay. Background belakang. Sebenarnya kalau Canva boleh juga. Tapi korang kena guna yang bayar punya. Jadi Okay, tu je Najmi. Okay, terima kasih Najmi. Aiman tak ada tulis apa-apa Okay, tak apa. Aduh Aiman, tidur ada. Okay, sedikit ni lah. Tak ada, Aiman tak ada. Okay, tak apa. Okay Aiman. Sedikit ni lah harapan daripada ni lah coach kita dekat peserta. Oh, okay. Alright. Okay, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada terutama kepada Aiman, Najmi dan Amir lah sebab sudi untuk sertai sampai ke kelas yang terakhir. Syahir pun terima kasih banyak lah. Tapi Syahir sebab ketua kelas kan, dia memang kena ada. And so alhamdulillah, semoga semua yang kita belajar tu sedikit sebanyak korang dapat manfaatkan lah. Okay, saya rasa memang untuk belajar Photoshop ataupun belajar graphic design ni dia tak boleh overnight. Kita tak boleh mahir dalam masa yang singkat. Sebenarnya saya sendiri belajar Photoshop ni pun mengambil masa bertahun-tahun untuk betul-betul mahir lah menggunakan Photoshop. Okay, maksudnya kalau sekarang ni kalau nak guna Photoshop tu memang dah tekan-tekan macam dah hafal semua benda tu lah. And so kita korang perlu terus guna Photoshop tu. Korang try and error sampai korang boleh dapat. Buka je YouTube untuk belajar, tengok tutorial dan sebagainya. So by time insyaAllah lama-lama boleh lah.
macam Aiman Haris tu pun dah pakar dah tu. Okay, so kita itu adalah caranya nak belajar Photoshop ni, nak belajar design ni, kena buat je, kena practical, kena try and error. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, semoga bermanfaat apa yang saya ajarkan beberapa kelas ni, walaupun mungkin korang ada yang korang tak faham dan sebagainya, saya minta maaf. Tapi yang penting kita kena tahu dulu apa motif dan objektif kita belajar Photoshop ni. Okay, ada objektif yang berbentuk duniawi, contohnya kita nak buat design untuk programs, untuk cari duit tambahan, okay, nak buat freelance designing ke dan sebagainya kan. Dan juga kita kena tahu juga ada motif dakwah contohnya. Kan kita boleh utilize kita punya kemahiran tu untuk ke situ. Contohnya kita boleh buat poster-poster kesedaran contohnya. Okay, ataupun kita buat poster-poster yang untuk program, tapi program yang macam mana kan, program yang memberi manfaat kepada orang lain. Soalnya kita pun dapat saham di situlah, dan kita menyumbang untuk satu perkara yang baik. Okay, so harapnya kita gunakan kemahiran kita ni untuk perkara yang bermanfaat, yang baik-baik, okay, dan yang memberi kebaikan juga kepada orang lain. Okay, so nanti kalau korang dah mahir, harapnya korang teruskan mengajar pula kepada orang lain supaya manfaat itu boleh diteruskan dan boleh dimanfaatkan oleh semua orang lah. Sebab kemahiran graphic design ni saya rasa akan jadi sangat relevan terutama dalam dunia selepas ini. Okay, kalau sebelum-sebelum ni mungkin tak ramai yang pakar, yang mahir design, tapi selepas ini dia bukannya ramai yang tak pakar, tapi kemahiran tu diperlukan. Okay, sehingga orang terpaksa belajar. Contohnya macam coding lah. Sebelum ni siapa je belajar coding kan? Tapi sekarang ni sekolah rendah pun dah mula mengajar coding. Sebab itu adalah satu kemahiran yang diperlukan. So kalau kita dah dapat belajar sekarang, memang sangat cantik lah. InsyaAllah. So itu sahaja. Minta maaf kalau ada salah silap. Kalau ada kekurangan, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada Harmoni UPM. Okay. Oi burn. Gurau. Yang buruk itu datang daripada saya sendiri lah. Krok bagian tu ya. Okay, terima kasih lah Saudara Amar. Terima kasih banyak sebab sanggup lah terima tawaran jadi coach untuk 5 minggu untuk Photoshop ni. Walaupun di sebalik kesibukan masih ada ruang untuk selit waktu. Lagi-lagi sekarang dah week berapa? Week 13 UIA? Week 13 lah. Week 13, masa-masa yang agak sibuk lah sebenarnya. Dan juga mungkin dekat yang lain Aiman, sama juga dekat Amir yang masih setia sampai ke minggu yang ke-5. Sebab macam yang lain kita tengok mungkin ada sedikit kekangan masa, so tak dapat bersama sampai ke-5. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua, yang kepada peserta dan juga kepada coach sendiri, Saudara Amar. Dan semoga apa yang kita belajar ni dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain lah. Macam yang Saudara Amar kata tadi, mungkin kita boleh sumbangkan apa yang kita buat ni bukan untuk kegunaan diri kita tapi untuk semua. Okay, jadi rasanya tu juga untuk sesi yang kali ni dan merangkap sesi yang terakhir. Jadi rasa macam sedih lah kan. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Macam Aiman pun mungkin next boleh join program Harmoni lagi. Amir maybe sama juga. Misal kalau Harmoni ada buat program boleh join atau boleh ajak kawan lain juga. Okay. Aiman kalau tak join program Harmoni siap lah. Lepas ni jemput Aiman lah. Boleh Aiman jadi coach. Okay, jadi saya rasa tu je. Ada apa-apa nak tambah? Tak ada apa lah. Tak ada? Tak ada. Okay.
Terima kasih semua. Jadi kita tutup segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk macam Ahmad cakap tadi datang daripada kesilapan kita sendiri tanpa kita sedar. Minta maaf. Okey dah. Tak ada, itu saja. Okey, jadi itu juga kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Gambar. Gambar nak bergambar ke? Buka. Sekejap Sekejap. Sekejap yang punya apps ni dah tak betul lah. Tak apa, Najmi boleh. Pakai handphone lah. Anda pakai handphone. Nampak? Sekejap. Okay, Kenapa hantar nampak? guna app apa? Ha? Hantar guna app apa? Oh Dia tak, pakai extension. sebelum ni boleh tapi extension tu dah apa orang kata Tak valid lah. dah tak betul lah. Oh. Okay, nampak depan kamera ni. Sekejap, Mana betul confused. lain? Mana Amir? Ni malas nak ni. Tak apa, mana yang ada je lah. Okay. Alright. Dah, jom. So hantar nak tengok. Nak tengok wadah tu yang confused. Okay. 1, 2, 3. Satu. Senyum. Okay, senyum. Lagi sekali. 1, Amir senyum ni. 2, 3. Okay, Cun. Aiman senyum man. Okay, itu juga. Terima kasih banyak. Alright, nanti join lah program Harmoni lagi. Kita orang buat macam-macam nanti. InsyaAllah senin depan. Okay, boleh insyaAllah. Baik. Sekian. Okay, baik, terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.